Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu di ribatnya pada pagi Ahad 16 Zulqa'dah tahun 545 Hijriah. Saya sudah berbicara dengan panjang lebar. Katanya, Allah Azza wa Jalla telah memberitahumu dengan dua macam jihad. Jihad zahir dan jihad batin. Adapun jihad batin itu ialah jihad terhadap kehendak jiwa, kehendak hawa nafsu, tabiat syaitan, dan bertaubat daripada berbuat maksiat dan terlanjur membuat kesalahan, lalu menetapkan diri atas taubat itu dengan meninggalkan segala yang dituntut oleh syahwat yang diharamkan. Dan jihad zahir pula ialah jihad terhadap kaum kafir yang mengungkal terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menghadapi pedang-pedang mereka, tombak dan panah mereka di medan perang. Mereka membunuh kita dan kita pun membunuh mereka. Maka jihad yang batin itu tentulah lebih berat daripada jihad yang zahir. Kerana jihad batin itu adalah suatu perkara yang berlaku secara terus-menerus. Betapa jihad batin ini tidak lebih berat dari jihad zahir. Kerana ia memutuskan segala kebiasaan diri yang suka membuat perkara-perkara yang haram dengan memaksanya supaya meninggalkan semua itu sampai menurut perintah-perintah syariat dan meninggalkan larangannya. Siapa yang menurut perintah Allah Azza wa Jalla dalam kedua-dua jihad ini, berhasillah dia mendapat balasan Allah dunia dan akhirat. Sebenarnya luka-luka pada tubuh orang yang mati syahid itu umpama orang yang dibekam di tangan salah seorang kamu. Tiada merasa pedih apapun. Dan kematian pada orang yang berjihad pada dirinya dan bertaubat dari segala dosa-dosanya umpama orang yang kehausan mendapat minuman air yang sejuk. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara wasiat nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani ialah menjelaskan kepada kita bahawa ada dua jihad yang perlu kita berikan penekanan, keutamaan. Iaitu yang pertama ialah jihadun nafs, atau disebut oleh Syekh sebagai jihad batin. Yang kedua yang disebut sebagai jihad zahir, itu jihad peperangan. Kedua-dua jihad ini mempunyai kelebihan dan keutamaan. Tapi ada yang lebih berat dan ada yang perlu diutamakan. Kerana itu ada seorang lelaki datang jumpa dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dia ingin berperang. Lalu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepadanya, ibda' binafsika faghzuha. Mulakan dengan diri kamu. Lawan diri kamu terlebih dahulu. Yakni lawan nafsu kamu terlebih dahulu. Maka barulah kamu boleh pergi berperang. Kerana peperangan jiwa atau peperangan batin yang disebut oleh Syekh di sini ialah suatu perkara yang berterusan. Dan peperangan batin ini boleh merosakkan peperangan zahir. Peperangan di medan perang, kita membunuh, kita terbunuh, kita syahid, kita menang. Ia satu amalan yang terpuji dan besar, punya kemuliaan yang hebat. Secara zahir tidak dapat ditandingi oleh mana-mana.
Namun bila kita mengingatkan hadis Nabi tentang seorang yang berjihad, mati dalam keadaan riak, yang akhirnya dihumbang dan dimasukkan dalam neraka, menyedarkan kita betapa besarnya jihadun nafs, atau disebut juga tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dan diri kita daripada segala perkara yang boleh merosakkan ibadat kita, daripada semua perkara yang boleh mengurangkan pahala kita, daripada semua perkara yang boleh menghilangkan kelazatan kita dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berlawan dengan nafsu kita. Jangan sampai bila kita buat perkara agama kita rasa tak seronok, maka kita kena lawan sampai dia rasa seronok. Dan jangan sampai bila mana kita buat perkara agama, perintah Allah, bukan keutamaan, kita utamakan dunia juga, maka kita perlu berjihad supaya perkara ukhrawi, perkara perintah Allah, keutamaan kita. Dan jangan sampai urusan dunia kita lebih banyak daripada urusan akhirat kita. Kita kena lawan sehingga urusan akhirat kita lebih banyak daripada urusan dunia kita. Dan kita kena lawan jangan sampai urusan dunia kita lebih bermutu daripada urusan akhirat kita. Biar urusan akhirat kita lebih bermutu. Kadang-kala kalau urusan dunia, Masya Allah, sempurna. Bahkan hampir sempurna. Tapi urusan akhirat, koyak rabak, cari, bocor sana, bocor sini. Maka inilah dia kita nak sebut sebagai mujahadatun nafs. Nak lawan nafsu kita supaya menjadi kebiasaan perkara akhirat, kebiasaan perintah Allah, menjadi keutamaan perintah Allah, menjadi sempurna perintah Allah, menjadi banyak perintah Allah yang kita buat. Sebab itu datang Nabi SAW, bawa kita perintah 5 hukum yang kita kena lazimi dan kita kena tahu. Kita tahu yang haram untuk kita jauhi. Kita tahu perkara yang wajib untuk kita paksa diri kita buat walau apa kondisi dan keadaan. Kita tahu perkara sunat untuk kita jadikan ia sebagai kebiasaan dan keutamaan. Dan kita tahu perkara makruh untuk kita cuba jauh sedikit demi sedikit. Dan kita tahu perkara harus. Maka perkara harus ini kita lihat apakah ia membantu yang wajib dan sunat, atau ia membantu yang harus dan yang makruh dan yang haram. Maka perlu ada penilaian. Semua kita bila hidup dalam semua perbuatan kita, yang acarihi al-ahkamul khamsah, kita ada 5 hukum depan kita. Kita ada haram, kita ada wajib, kita ada makruh, kita ada sunat, kita ada harus. Baik, dalam kita melawan hawa nafsu, keutamaan kita ialah melaksanakan yang wajib. Itu mesti keutamaan. Dan apa situasi wajib. Dan dengan cara ini kita mendidik anak-anak kita. Terdidik Along, Angah, Kak Long, Kak Teh. Terdidik dia jaga yang wajib. Jaga aurat, jaga solat. Jaga yang wajib-wajib. Maklum, jaga puasa, jaga zakat. Nanti kalau Along niaga, bisnes, zakat, jangan lupa, ia wajib. Ada zakat fitrah, ia wajib. Kita, waktu mana kita didik anak-anak kita, sebenarnya kita sedang mendidik nafsu mereka. Kerana nafsu itu yang menjadi masalah pada manusia, yang perlu dididik. Kita pun, kita perlu didik nafsu kita. Ia bermasalah. Kalau bila dia bermasalah, maka dunia pun datang mendekatinya, syaitan pun datang mendekatinya. Maka segala perkara yang mudah untuk didekati. Maka sebab itu kita kena lawan hawa nafsu yang disebut sebagai jihad batin ini. Jadi kita, bila saya katakan yang wajib, kita orang Islam kena tahu apa itu yang wajib. Kena belajar apa yang wajib. Kalau saya berniaga, apa yang wajib bagi saya? Kalau saya seorang bapa, seorang suami, apa yang wajib bagi saya? Yang wajib ini mesti dan wajib kita ketahui. Bila kita gagal memahaminya, maka kita sebenarnya memberi ruang nafsu menguasai kita. Walaupun dia berlawanan dengan nafsu, kita tahu ini wajib. Saya rasa ngantuk, saya rasa nak tidur, tapi wajib saya solat. Saya sayang harta saya cinta harta. Saya tahu wajib saya zakat. Saya memang suka makan, suka itu, tapi saya tahu wajib puasa. Kerana nafsu kita pun terdidik.
Yang kedua, bawa nafsu kita untuk suka buat perkara sunat. Bila kita makan dengan segala adab-adabnya, dengan baca doanya, dengan sekian-sekian. Bila kita tidur, maka kita pun baca doa tidur dan sebagainya, wuduk dan seumpamanya. Bila mana kita berjiran, bila mana kita bersahabat, bila mana kita buat apa pun, kita kena tahu apa yang sunnahnya. Kerana nafsu ni terbiasa buat perkara sunnah. Dan yang ketiga, kita tahu yang haram. Mesti tahu yang haram. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan nafsu. Dan dengan apa yang diberikan kepadanya, ilmu, akal, yang dia mengetahui baiknya dan buruknya. Nafsu kita mengenali baik atau buruknya. Dia tahu. Sebab tu kita tahu, ni meniaga ni untung, lalu kita ke sana. Walaupun membahayakan nyawa kita, ini meniaga rugi, kita tolak. Jadi kita perlu tahu apakah perkara yang diharamkan pada kita. Mesti tahu. Maka kita menjauhi zina kerana dia haram. Menjauhi judi kerana dia haram. Menjauhi riswah kerana dia haram. Menjauhi mengambil harta orang walau sikit kerana dia haram. Nafsu memang kena terdidik macam ni. Jangan sampai suka buat benda haram. Didik dia. Ini jihad batin kita. Kemudian kita sebut perkara makruh. Dia ada perkara makruh. Dia ada makruh dalam bab makan. Ada makruh kerana zat makanan tu sendiri. Ada makruh kerana cara kita makan. Ada makruh cara perbuatan kita. Umpama kalau kita berwuduk, berlebih-lebihan menggunakan air wuduk, itu makruh. Kita jauhi. Lebih komo daripada 3 kali, makruh. Basuh tangan lebih pada 3 kali, makruh. Mengangkat takbir lebih pada sekali, itu makruh. Ya, ada orang kata Allah 3-4 kali. Ia makruh. Perlu dijauhi. Ia tidak haram. Ia makruh. Perlu dijauhi. Dan apa sahaja benda yang makruh. Yang saya katakan baik makan, minum, cara makan, cara minum, cara tidur dan sebagainya. Kita tidur dalam keadaan kita katakan meniarak. Meniarak. Tidur. Macam tu. Jadi muka menghadap tanah ni. Maka ia makruh. Maka jangan jadi kebiasaan kita. Walaupun kita bersendirian. Ada orang dia masuk ke tidur macam tu. Dia membungkam macam tu. Maka kita elakkan. Dosa tak? Tak. Tak berdosa tapi makruh. Jauhi. Cuba jauhi. Cuba berikan. Kerana bila kita tahu ia makruh, kita beri satu hak ilmu pada nafsu kita. Oh, ia makruh. Sebab nafsu ini jangan dia ajar buat tanpa dia ada ilmu. Jangan dia ajar buat. Biar dia ajar buat sesuatu ada ilmu. Sebab itu bila ulama' menyebut insan Rabbani atau ulama' Rabbani, maka dia kena ada 3 syarat. Ulama' Rabbani dia mesti ada 3 syarat. Yang pertama ialah dia ada ilmu. Mesti dia ada ilmu. Ilmu menjadikan dia tahu yang betul atau yang salah. Tuan-tuan kita nak jadi insan Rabbani. Insan yang Rabbani, nak jadi ulama' yang Rabbani. Rabbani makna nisbah kepada Allah. Hamba Allah yang betul-betul. Dia ada 3 syarat kata ulama. Yang pertama dia mengetahui ya'riful haq atau dia berilmu. Sebab maksud ilmu ialah kita tahu benda betul. Itu ilmu. Lagi mana kita tak tahu benda betul, itu tak disebut ilmu. Yang kedua, mesti dia beramal dengan ilmu. Dan yang ketiga, dia menyampaikan ilmu. Dia ada 3 ni disebut sebagai Rabbani. Kalau dia ulama' Rabbani. Kalau dia orang mukmin Rabbani. Dia dengar kuliah, dia tahu yang betul. Dia amalkan, dia sampaikan. Maka dia adalah mukmin Rabbani. Istilah yang selalu kita dengar dan Allah sebut dalam Quran, wa kunu, Allah sebut tentang perkataan Rabbaniyin. Ini orang-orang yang Rabbani. Jadi kita bila sebut perkara makruh dalam hidup kita, supaya nafsu ini sentiasa bertindak dengan ilmu. Kita, oh ini makruh. Dan kita pergi yang kelima, harus. Harus bukan bermakna kita buat semua. Bukan. Harus berarti kita buat apa yang membantu perkara yang wajib dan perkara yang sunat. Dan kalau kita ada duit, bukan bermakna kita belanja semua. Tak, kita beli apa yang untung kita. Kerana berbelanja hukumnya harus. Berniaga hukumnya harus. Jadi bila kita sebut benda harus, kita nak cari yang untungkan perkara wajib, untungkan perkara sunat. Baik, tidur tu harus.
Harus. Tapi jangan tidur sampai kita terlepas perkara sunat. Maka rugi kita. Tidur itu harus. Tapi jangan tidur kita sampai kita bermasalah dalam ibadat fardu. Bukan kita tidur untuk membantu. Saya nak bangun qiyamul lail, saya pun tidur. Qailulah. Ya, tidur itu kehendak nafsu. Tidur ni tak payah suruh. Dia boleh tidur sendiri. Bila sampai waktu kita akan tidur. Maka tujuan saya tidur siang hari. Kerana saya nak bantu ibadat qiyamul lail saya malam hari. Maka ini harus asalnya membantu yang sunat, maka jadi sunat. Dan kadang-kadang saya tahu, saya nak dengar khutbah Jumaat. Atau saya nak solat subuh, fardu. Saya ngantuk ni. Saya tidur sekejap untuk membantu solat subuh tadi, saya tak ngantuk. Kerana itu Nabi SAW selepas qabliyah subuh, Nabi baring sekejap. Berbaring seketika. Macam tuan-tuan memandu kereta, tiba-tiba tuan-tuan ngantuk. Tidur sekejap. Tapi bukan bermaksud, tidur 8 jam. Bukan. Siapa pun yang memandu kereta, dia sebut tidur sekejap, dia tak pernah fikir untuk tidur dalam tempoh yang panjang. Mereka sekadar boleh hilangkan rasa mengantuk. Mungkin 5-10 minit. Sampai dia melihat target waktu dia nak sampai. Dia perlu sampai pukul 8 pagi contoh. Ni ngantuk sangat. Pukul 7 dia ngantuk, tidur 10 minit kot. Maka dia beri hak. Ia harus, tapi ia membantu untuk apa? Membantu kesempurnaan yang wajib dan sebagainya. Sebab itu bila kita buat benda harus sahaja, kita kena ingat, adakah ia membantu sunat dan fardu kita? Kalau membantu, sila lakukan. Walau banyak tak kisah. Makan. Makan apa hukumnya harus? Ia kehendak nafsu. Apakah dengan makan saya jadi solat khusyuk? Maka sila makan. Sebab itu kata Nabi SAW, Iza qadimal asya' wal isya' quddimal asya'. Kalau ada waktu isya', kemudian ada makanan malam dah siap, utamakan makanan malam. Kenapa? Ia membantu khusyuk solat isyak. Jangan kita solat nak kat perut kosong. Atau dalam dakwah contoh. Kalau dengan menyediakan makanan, menjadikan dakwah kita berkesan, siapkan makanan. Nabi SAW pada permulaan Islam, Nabi suruh senari siapkan makanan. Nabi kumpulkan kawan keluarga di Bukit Sofah, di Bukit Sofa. Lalu Nabi SAW jamu dulu makan. Biar dah kenyang, baru Nabi berceramah, dakwah. Itu satu wasilah, cara. Itu pun sama kadang-kadang ada masjid surau yang suka siapkan makan minum. Jadi masjid itu lebih meriah. Lebih orang suka. Sebab apa tahu lepas kuliah ni ada makan. Atau lepas kita solat memang siapkan makanan. Ada masjid-masjid lepas kita solat Jumaat, kita keluar banyak letak makanan. Buah-buahan, air. Ambil percuma. Masya Allah kita suka pergi masjid tu. Perbuatan itu harus. Kerana membantu pula perkara yang sunat dan perkara wajib, maka harus tadi meningkat naik. Dia tak jadi harus lagi. Wa imma dia akan menjadi sunat sebagaimana asal hukum sunat. Yang pahalanya banyak. Akhirnya ada orang yang bila makan dapat pahala, berjalan dapat pahala, di jogging dapat pahala. Sebab dia relatekan yang harus tadi untuk perkara yang sunat dan perkara yang wajib. Relatekan. Bahkan kadang-kadang dia relatekan perkara yang harus tadi bagi meninggalkan yang haram. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian. Sebagai contoh, bila kita, mak ayah, kita siapkan duit untuk anak-anak. Dia masukkan dalam bank. Ia harus. Tapi kita tak nak anak kita nanti mungkin meminta dengan orang. Kita tak nak anak kita nanti mungkin mengambil harta orang lain sebab dia tak cukup harta. Maka kita dah siapkan. Maka ini satu perkara harus yang berjaya melindungi maruah anak-anak kita. Berjaya. Contoh kita kahwin. Apa hukum kahwin? Harus. Al-aslu fin nikah al-jawaz. Ya, ini ada perbahasan panjang tapi saya nak mengambil hukum yang kata harus. Al-aslu fin nikah atau al-aslu fi zawaj. Asal hukum nikah itu harus. Harus. Tapi kalau dengan menikah boleh menghalang kita terlibat dengan zina, maka dia jadi wajib. Di mana khafal anat, orang yang takut berzina dan dia mampu menyediakan prasarana dan juga kemudahan nikah, maka dia wajib nikah. Wajib. Maka lihat perkara harus tadi bertukar jadi wajib. Maka kita pun berkahwin supaya kita terselamat dari zina,
dari segala maksiat yang berkaitan syahwat. Itu pelajaran secara umum. Kerana itu kita katakan jihad melawan hawa nafsu ni amat penting. Amat penting. Lalu kita pun kaitkan pengetahuan kita dengan 5 ilmu tadi tentang hukum hakamnya. Baik, nafsu ini kata Syekh Abdul Qadir, bila seorang berjihad secara zahir, berperang di medan perang sehingga gugur syahid, ia bagus, satu pahala yang luar biasa. Tapi kita kena ingat bahawa jihad nafsu itu dia berada dalam keadaan yang berterusan. Sebab syaitan kita tak akan berpisah dengan kita sampai mati. Kan itu kita kena ajar macam mana nak lawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu supaya ruangan syaitan tak ada. Sebab bila kita suka makan, syaitan pun suka kita. Maka datang puasa untuk lawan hawa nafsu. Supaya syaitan ruangannya terbatas. Maka ini mujahadah kita. Para ulama ketika mana membicarakan tentang nafsu, mereka mengatakan di antara pesanan Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar Al-Khattab waktu Abu Bakar sakit, lalu diminta menulis wasiat, siapa penggantimu wahai Abu Bakrin? Lalu Abu Bakar pun tinggalkan pengganti. Kalau sekiranya ia baik, maka ia dari Allah. Kalau aku tersilap pilih, maka ini kesilapan diriku. Kalau ia baik, ia datang dari Allah. Waktu orang ramai meminta Abu Bakar mewasiatkan siapa pengganti. Sebab kita tahu Umar Al-Khattab dipilih menjadi khalifah dengan wasiat Abu Bakar Siddiq. Kerana Abu Bakar mengenali Umar Al-Khattab. Walaupun sebahagian orang Islam tak suka. Tak suka dari sudut mana? Sudut, ya Umar ni orang baik, orang saleh. Dari sudut mereka bimbang kekasaran Umar mempengaruhi pemerintahannya. Kasar. Kerana kata-kata orang tu, walaupun orang tu baik, kita nak cari yang dari sudut lembut dan sebagainya. Tapi watak kasar Umar itu penting. Khususnya sesudah Abu Bakar memerangi golongan murtad. Sebab tidak timbul golongan murtad baru. Maka watak Umar cukup penting. Dan Abu Bakar memilihnya dengan firasat yang tepat. Sehingga kata ulama antara firasat yang tepat yang pernah berlaku ialah Abu Bakar ketika mana memilih Umar. Firasat yang tidak salah. Yang luar biasa. Itu firasat. Dan firasat suami Zulaikha ketika mana memilih Yusuf menjadi anak angkatnya. Ini firasat yang tepat. Ini budak yang akan beri manfaat kepada kita. Memberi kebaikan kepada kita. Ini antara firasat yang tepat dan sejarah. Maka waktu pesan pertama Abu Bakar kepada Umar Al-Khattab, dia kata apa? Inna awwala ma uhadhiruka nafsaka allati baina jambaika. Wahai Umar, pertama yang aku nak pesan kepada kamu, jaga hawa nafsu kamu. Ia berada dalam diri kamu, bukan orang lain. Tentang kadang-kadang kita kata anak kita jahat sebab kawan dia. Semua orang kata, purata mak bapak. Bila anak dia ada masalah, dia kata ni berkawan lah Ustaz. Dia berkawan. Kita lupa benda yang jahat yang ada dalam diri anak kita. Bukan dalam diri kita, nafsu kita. Nafsu kita. Ya, kita seringkali salahkan kejahatan itu daripada orang lain. Habis orang lain pula kejahatan dia daripada siapa? Daripada orang lain. Akhirnya dia berputar macam tu. Yang orang sana kata anak kita, kita kata anak dia. Yang sebenarnya asas utama ialah kejahatan dalam diri kita. Ramai mana orang yang berkawan dengan orang yang sekian-sekian, dia tak ada masalah. Dia okey. Dia umpama ikan yang duduk di lautan, walau laut tu masin, dia tak masin. Dia boleh duduk dalam kelompok lalai, dia tak lalai. Ni kelompok ni semua tidur belakang, dia seorang tak tidur. Maknanya dia berjaya mengawal dirinya. Jangan pula orang lain tak tidur, dia seorang tidur. Siap dengkur lagi. Maknanya dia tak berjaya melawan diri nafsu dia. Bukan persekitaran yang menjadi satu faktor utama, tapi diri dia, nafsu. Ya, kita tak nafi kawan, sahabat. Kita tak nafi benda tu. Tapi kita bercakap daripada mana mula. Sebab itu kata Abu Bakar Siddiq, yang pertama bermula ialah dalam diri kamu sendiri. Dan benda ni aku nak beri amaran pada kamu. Jaga. Lalu para ulama ketika mana membahaskan nafsu, hawa nafsu, peperangan batin, mereka kata nafsu manusia ni dia ada 7 tingkat. Ada 7 tingkat. Tingkat pertama yang disebut ammarah.
Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf. Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu memang sentiasa suruh buat jahat je. Dan nafsu yang ada pada kebanyakan manusia. Kalau tidak kerana Rasul diutuskan, kalau tidak kerana wahyu diturunkan, kalau tidak kerana waris pada anbiya, kalau tidak kerana ada ulama, maka ia akan terus bermahar jelali. Kalau manusia dibiarkan begitu, maka dia akan dia akan nobatkan nafsu itu sebagai raja dalam diri dia. Ini dia nafsu namanya ammarah. Akan suruh buat jahat. Usik orang. Kalau tengok anak-anak kita, suka usik adik-adik dia, usik. Suka pecahkan barang. Sifat merosak tu ada. Yang perlu kita didik. Dia suka keluar rumah, suka panjat. Kalau kita tengok anak-anak kecil yang tidak berpengetahuan ini, dia buat benda yang boleh binasakan dia. Binasakan dia. Dia main api, dia main pisau. Sebab dia tak tahu pun bahaya pisau, bahaya api. Dia ambil mercung orang, buang kat luar, dia buang dalam mulut mercung. Sebab dia tak tahu. Meletup mulut, meletup tangan. Sampai dia belajar sesuatu. Kalau kita tak didik, maka sifat yang namanya nafsu ammarah, dia bermahajarili. Kita pun. Tadi saya bagi analogi budak. Kita pun. Kalau kita tuan-tuan jenis tak belajar agama, tak mendampingi ulama, tak ada kawan soleh, kita akan buat ikut kita buat. Maka ini nafsu yang paling dahsyat, ammarah. Berkobar untuk buat maksiat. Berkobar untuk buat benda yang Allah Ta'ala larang. Yang Allah sebut dalam Quran. Yang kedua, kita sebut sebagai nafsul lawamah. Nafsul lawamah ni tuan-tuan ialah nafsu yang sentiasa mencela. Orang kata, sesat dahulu, pendapatan, sesat kemudian tak guna lagi. Itulah lawamah. Dia menyesal kemudian, dia tahu benda itu salah. Maka dia buat. Ada orang yang sesudah mencuri, dia pun nyesal, kenapa aku curi. Ada orang sesudah dia tak belajar rajin-rajin, menyesal, aku tak belajar sungguh-sungguh. Kebaikan tu dia tahu, tapi ia berakhir dengan penyesalan kerana dia tak buat. Dia kata, dulu saya ada mak ayah, saya tak khidmat, menyesal saya. Dulu Ustaz, saya ada tok guru, saya tak mengaji dengan dia. Tak tahu sampai dia glamour macam tu Ustaz. Glamour punya ruginya. Ini lawam, mencela diri. Ustaz, dulu saya pernah lah di offer tanah ni. Tapi saya tolak. Oh, punya tanah tu harganya mahal. Dalam tu ada emas lagi. Kita pun lawam, menyesal. Tuan-tuan, lawamah ni, nafsu yang mencela perbuatan kita. Ianya ada selepas kita dah buat. Bukan sebelum, selepas kita buat. Dia mencela. Dia ada dua bahagian pula. Pertama dipanggil malumah, yang kedua ghairu malumah. Nafsu yang mencela kita tapi dia tercela. Nafsu yang mencela dia dalam keadaan dia tidak tercela. Contoh gini. Seorang misalnya. Dia terlepas buat jahat. Terlepas. Dia tadi tengok ada satu barang. Tak ada orang jaga. Lepas sudah dia, Allah menyesalnya aku tak mencuri. Dia menyesal tak mencuri. Pada orang tak ada, kalau aku mencuri tadi, okey. Orang pun tak tahu. Ini juga lawamah, dia mencela dirinya. Tapi cela dia pada benda jahat dia. Kenapa dia tak buat jahat tu walau dia ada peluang? Orang pun tak nampak. Aku zaman ni kerja dengan Tuan Haji tu. Padahal Tuan Haji tu, kalau tipu pun tak sedar dia. Kalau nak ambil setakat sehari 1,000, dia tak sedar. Ruginya aku tak buat. Kawan aku buat, dia kaya dah sekarang. Dan dia cerita, orang-orang yang buat maksiat berjaya. Orang ni dia ada nafsu lawamah yang mencela atas sebab tak buat maksiat. Oh, ni teruk perangai. Ini ada disebut dalam hadis. Ada orang tuan-tuan, dia tak ada harta. Dia tengok ada orang tu, dia ada harta, dia buat segala maksiat. Dia kata, Allah sedapnya, kalau saya ada duit banyak macam dia, saya pun boleh perempuan, boleh itu, boleh ambil perempuan, boleh buat benda ni, boleh sombong, boleh riak sikit-sikit. Dia nak buat macam orang jahat tu buat. Dan dia memarahi dirinya kalau tak ada peluang tu. Ini lawamah yang amat buruk. Akhirnya dosa dia sama dengan orang tu, walaupun dia tak buat. Dosa dia sama dengan orang buat jahat, sebab dia ada nafsu itu. Kalaulah aku dapat, aku mesti buat. Mesti aku lakukan. Yang kedua, nafsu lawamah yang baik. Nafsu lawamah yang baik, kita tuan-tuan buat benda baik tapi tak semudah Allah.
Dulu kenapalah aku tak belajar betul-betul. Itu lawamah yang baik. Jadi aku nak didik anak-anak aku supaya belajar betul-betul. Dulu kenapalah aku bulan Ramadan lepas, kenapalah aku tak iktikaf, kenapalah tak khatam Quran. Atuk khatam. Maka ini lawamah yang baik. Kadang-kadang kita mencela diri kita, kenapalah keluar awal sangat masjid. Kan boleh baca surah Kahfi dulu, baca surah Waqi'ah dulu, banyak keluar awal buat apa? Dia mencela dirinya kerana dia terlepas buat kebaikan. Kenapa hari Jumaat lepas saya lupa nak selawat pada Nabi SAW? Ada banyak kelebihan. Oh, kenapa 9 Muharram tahun lepas saya tak puasa? Orang sunat puasa 9 Muharram, 10 Muharram. Tahun ni saya nak puasa. Dia sentiasa mencela dirinya kerana terlepas kebaikan. Kenapalah saya boleh terlepas benda ni, benda tu. Macam saya katakan, ada mak ayah. Misalnya dulu ada mak ayah Ustaz, kita tak ada khidmat sungguh-sungguh. Sebab tu hari ni saya memperbanyakkan mak ayah saya Ustaz. Nak khidmat sungguh-sungguh. Habis mak ayah orang lain boleh tolong sekali. Sebab apa dia macam menyesal? Dia tengok ada anak-anak yang abaikan mak ayah, dimarah. Kau ni beruntung ada mak ayah. Kau boleh buat baik, kau dapat syurga. Aku dulu ada, aku abaikan. Dijadikan dia sebagai contoh untuk dijadikan pedoman kepada orang lain. Sebab dia terlepas kebaikan. Maka dia ingatkan, bahaya. Ini lawamah yang baik. Dia panggil lawamah ghairu malumah. Yang ketiga, yang disebut sebagai nafsu mulhamah. Apa maksud nafsu mulhamah? Yang kita sebut ni tuan, yang disebut dinaskan dalam Quran. Adapun lawamah Allah sebut, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Dalam suratul Qiyamah. Adapun yang ketiga dipanggil nafsu mulhamah. Allah sebut dalam surah Duha. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, dan demi nafsu dan apa yang diilhamkan padanya. Maka ini disebut mulhamah, nafsu yang diilham. Tuan-tuan, kita ni setiap hari bila kita hidup, kita ada ilham. Ilham bukan hak milik penyair semata-mata. Atau hak milik orang yang suka termenung berkhayal. Ilham ini Allah beri pada semua. Semua orang dapat ilham, ya. Cuma ilham baik atau ilham tak baik. Cuma bila dapat ilham, dia buat ke tak buat. Seorang mungkin diilhamkan untuk buat perkara yang tak baik, tapi dia tak nak buat. Walau ada peluang. Seorang diilhamkan buat baik, maka dia pun buat baik. Sebab itu Allah sebut dalam ayat saya baca, wa nafsin wa ma sawaha, dan diri dan juga pembentukan kesempurnaannya. Fa alhamaha, dan dia akan diilhamkan fujurha wa taqwa, benda yang tak elok dan benda yang elok. Qad aflaha man zakkaha, untunglah orang yang mengelokkannya. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotori dia. Sebab itu tuan-tuan, kita doa, Allahumma alhimni rushdi, ya Allah ilhamkan aku yang baik-baik. Kalau tuan-tuan seorang ahli politik, ilhamlah untuk jadi ahli politik yang baik. Jangan ilham yang tak baik-baik, yang baik. Even kalau kita nak nampak ni ada peluang dapat jawatan ni, jawatan pula Perdana Menteri ni, boleh. Kalau nampak peluang tu dapat jawatan, tapi tujuan kita nak buat apa? Nak buat benda baik-baik, silakan. Atau tujuan kita sekadar nak penuhkan poket kita, hati-hati. Ia mengotorkan diri kita. Setiap kali tuan-tuan dapat ilham, tuan-tuan fikir. Ilham tadi akan memperkenalkan kita benda baik, benda buruk. Tinggal lagi nak buat tak nak buat. Nak buat atau nak tinggal. Kalau tuan-tuan diilhamkan dengan ilham yang tak baik, lalu tuan-tuan tinggalkan, tuan-tuan dapat pahala. Saya diilhamkan misalnya, saya nak marah bini saya hari ni. Marah. Sebab dia buat salah. Tapi saya fikir, kalau saya tahan marahkan itu lebih baik. Maka saya tak ikut ilham tu, saya dapat pahala. Saya nak marah anak saya fikir balik, kesalahan ni tak patut dimarah tapi dididik. Saya berfikir tentang perkara tu. Ya memang nampak rasanya ni kena marah anak ni biar dia sedar sikit benda ni salah. Tapi bila saya fikir balik, saya nak marah ni orang tidur. Marah orang tidur tak boleh juga. Saya fikir balik, baik saya bagi bantal dia. Bantal. Bila bagi bantal tu tak tidur, dia bagus juga. Artinya kita beri suatu benda yang lebih baik daripada setiap kali kita berfikir. Tuan-tuan, sebab tu kita perlukan masa untuk bertindak. Kita tak boleh bertindak auto. Tak boleh. Kita perlukan masa. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bila orang tanya dia sesuatu, dia akan fikir. Walaupun soalan tu senang.
Soalan senang je. Ni kambing ada berapa kaki? Fikir. Kalau 4 lah. Kalau kita lah 4 tak, fikir. Aku takut mungkin satu kakinya tercedera ataupun terpotong, mungkin 3. Artinya turun untuk kira balik. Seolah berfikir cara macam tu. Bila mana kamu ditanya sesuatu, kamu berfikir. Ni kita ditanya mudah. Okay. Kalau orang tanya kita, anak ada kat rumah? Ada. Terus jawab. Kejap, saya tak tahu ada ke tak. Kalau biasa anak ada. Bayi tu adalah kat rumah, takkan dia nak merangkak pula. Betul dia tak merangkak. Tapi ada orang dukung dia pergi keluar. Mungkin. Kalau kita lihat dalam semua tindakan kita, dia perlukan satu lahzah, tempoh untuk kita berfikir. Tuan-tuan fikirlah walau sekejap. Jangan tuan-tuan tunggu tak fikir. Fikir walaupun sekejap. Orang kata, unjuk air tu, auto. Jangan fikir sekejap. Unjuk air. Kanan ke kiri, tangan. Fikir, berfikir. Tangan kanan. Kalau tidak, dia akan buat sesuatu yang dia akan menyesal. Kenapalah aku tak fikir sekejap? Fikir sekejap. Kadang-kadang kita nak marah seseorang. Kadang-kadang kita nak, even kita nak reward seseorang. Pun kita fikir. Nak beri dia, fikir. Bukan kita nak halang diri kita buat baik. Nak jadikan benda itu lebih sempurna. Apa kata kalau saya letak dalam sampul? Kita nak bagi duit kat dia. Ambil poket tu bagi. Bagus. Tapi cuba fikir sekejap. Mungkin tak sesuai depan orang. Belakang orang. Mungkin tak sesuai dengan cara tanpa berbungkus. Bungkus dulu. Supaya dia nampak lebih sempurna. Awak buat tu dah baik. Tapi fikir tadi boleh menjadikan ia lebih baik. Dan fikir tadi boleh mengelakkan risiko lain yang mungkin jadi tak baik, disalah erti, disalah tafsir. Kita tengok ada anak dara berjalan, penat. Kita pun nak tumpangkan kereta, kita naik lah. Nampak baik. Fikir, jangan. Fitnah besar ni. Tengok keliling kita. Dia kalau berjalan pun selamat lagi, okey lah. Tapi kalau tengok, ini hutang pelentara ni. Tumpangkan dia. Fikir. Tapi fikir balik. Ada rumah mungkin Pontianak ni. Tak apalah, kita tumpangkan jugalah. Bacalah sikit-sikit ayat. Kan kita kalau tolong makhluk Allah pun dapat pahala. Tumpangkan Pontianak naik. Sambil bacalah ayat pelindung sikit. Adalah fikirnya. Baik, itu kita sebut tentang logik berfikir. Ini kita sebut sebagai nafsu mulhamah yang diilhamkan. Dan nafsu yang keempat namanya nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni kita dah sampai peringkat, Masya Allah. Kita katakan orang yang dekat dengan Allah. Nafsu yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Dan nafsu ni tuan-tuan, nafsu orang yang beriman. Yang baiknya lebih banyak pada jahat dia. Baik dia lebih banyak pada jahat dia. Dia bukan sama banyak, lebih banyak. Kalau orang yang mulhamah ni, dia sama banyak. Mulhamah. Dia bain. Tengah-tengah. La ilaha ula wa la ilaha ula. Kadang-kadang dia ilham baik, kadang-kadang ilham tak baik. Tapi bila sebut mutmainnah, baiknya lebih banyak pada tak baik. Sebab nampak tenang dia. Karakter dia. Dengan ibadat dia, dengan zikirnya, dengan Quran dia, dengan selawatnya, dengan kebaikan, ma'ruf nahi munkar. Dan jiwa ini, dia makin lama makin sempurna. Mutmainnah. Dia meningkat. Dengan pelbagai sebab. Ini jiwa mutmainnah yang Allah panggil di akhir usia seorang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Tenang dalam meninggalkan dunia. Tak ada perkara yang diresahkan. Tak ada anak yang dibimbangkan. Tak ada isteri yang dibimbangkan kerana nak ditinggalkan. Kan dia melihat balasan Allah Ta'ala. Maka dia tenang. Mutmainnah. Yang disebut, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali Allah itu tidak lagi dibimbang, tidak lagi ditakut. Yang tak ada lagi dibimbang dengan dunia yang dia akan tinggalkan. Sebab itu orang beriman, bila dia mati, dia tak akan bimbang lagi isteri dia, suami dia, anak-anak dia. Dia lagi mana dia rasa dibimbangkan anak dia, dibimbangkan suami dia, dibimbangkan isterinya, artinya dia belum dalam sakaratul maut. Bila dia masuk dalam sakaratul maut, tak ada kebimbangan lain melainkan dirinya. Nama orang beriman, dengan segera Allah Ta'ala tenangkan mereka. Sebab Allah Ta'ala tak akan beri tempoh orang beriman untuk gembira. Sebagai satu kurniaan. Disegerakan.
Sebagaimana dulu Allah perintahkan kita supaya bersegera buat baik, demikian Allah paling segera memberi balasan. Once kita dah digelapkan daripada melihat dunia, ini kita nama proses sakaratul maut. Sakaratul maut adalah satu proses hijab dunia diturunkan. Kalau sebelum ini ialah hijab akhirat diturunkan. Tuan-tuan tak nampak akhirat. Saya tak nampak, tuan-tuan tak nampak. Sebab hijab dunia diangkat. So kita cuma nampak dunia. Kita nampak dunia untuk 100 tahun akan datang, 50 tahun akan datang. Sebab itu kita beli insurans. Sebab itu kita simpan duit. Sebab itu kita melabur, kita buat investment. Sebab kita nampak 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Atau lebih pada itu. Namun bila datang sakaratul maut, tabir dunia diturunkan. Lalu kita tak nampak sikit pun dunia. Walaupun orang sekeliling kita yang dekat dengan kita. Sekeliling kita, mak kita, ayah, tak nampak. Walau mata kita buka terang, lebih terang daripada sebelum ini, tapi tak nampak. Kenapa? Tabir akhirat mula dibuka. Lalu tercenganglah mata manusia. Dia melihat akhirat jauh lebih luas dari dunia yang sempit ini. Macam bayi dalam perut, tuan-tuan. Bayi dalam perut pejam mata. Dia rasa itulah dunia paling luas. Tapi bila dilahirkan, dia mula buka mata. Dia mula tengok dunia ni lagi luas dari perut, dia mula gembira. Seronok. Bayangkan tuan-tuan dengan keluasan akhirat. Nanti semua manusia akan diangkat tabir akhirat, dia mula melihat. Susuk pertama yang dilihat ialah malakul maut. Susuk pertama yang akan lihat malakul maut. Kemudian diikuti dengan malaikat rahmat. Kemudian dipertemukan dengan Allah. Satu perjalanan yang disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Ringkas katanya, bila seorang beriman meninggal, maka jiwanya mutmainah, tenang. Kemudian peringkat nafsu yang seterusnya, yang disebut sebagai nafsu yang kelima, radiyah, yang redha. Nafsu yang radiyah, yang redha, artinya tuan-tuan dia merasakan, kalau saya sebut tadi mutmainah, yang banyak kebaikan daripada keburukan. Redha ini sampai peringkat tidak lagi melihat kejahatan, tidak. Tidak lagi bercita-cita kejahatan, tidak. Kesibukannya pada perkara baik. Dia sudah terselamat daripada lintasan-lintasan yang tidak baik. Ini orang-orang nafsu radiyah. Dia punya keutamaan melihat semua benda akhirat tu baik dengan kemuncak ilmunya. Tak ada lagi orang kata dunia pun bagus juga, tak ada. Tak ada dunia bagus ni, akhirat tu bagus. Slogan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal, menjadi pegangan yang kuat bagi dia. Ceritalah tentang dunia pun, akhirat, keutamaan. Sebab tu peringkat radiyah ni tuan-tuan, keutamaan banyak, mutu, semuanya yang kita sebut dalam proses kesempurnaan nafsu. Dia bukan lagi buat akhirat, tapi dia buat banyak, bersungguh, dan dia seronok. Ini nafsu radiyah. Ini dimiliki oleh para awliya Allah, para wali Allah. Mereka ini dah jadikan ibadat itu ketenangan mereka. Kita, tuan-tuan, kita masih lagi benda-benda hiburan ketenangan kita. Buatlah apa-apa, seronok. Kita belum sampai pada radiyah. Kita mutmainah mungkin. Ini radiyah. Dan nafsu yang keenam namanya mardiyah, yang diradai oleh Allah. Nafsu mardiyah ini sampai peringkat tuan-tuan, dia tak ada pilihan. Pilihannya ialah pilihan Allah. Dia tak akan memilih. Apa pun yang berlaku dalam takdir Allah dan sebagainya, ia pilihan Allah. Ya, orang yang radiyah, dia memilih. Tapi bila tak dapat, dia tahu yang dia dapat itu lebih baik. Tapi mardiyah tak, even memilih pun tak. Dia redha apa saja, okey. Maka ini yang diredai oleh Allah. Bila Allah redha seorang hamba, Allah jadikan hamba tadi tidak ada pilihan. Bagi dia yang baik, apa yang Allah pilih bukan dia pilih. Maka dia akan suka. Bila kita baca kisah Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dia sakit 30 tahun, terlantar stroke, dia tersenyum. Ada orang tanya dia, kenapa masih senyum dengan sakit yang panjang? Dia kata, kenapa aku tak suka benda yang Allah suka pada aku? Sakit ni Allah suka pada aku, Allah uji aku. Maka Allah suka. Kerana itu aku suka dengan ujian Allah. Ada orang yang suka dengan ujian Allah. Ini nafsu mardiyah. Kita kan kalau diuji masih lagi tengok jalan keluar kat mana. Ngendak-ngendak jalan keluarnya. Mereka tuan-tuan bila diuji, mereka tak nak jalan keluar. Mereka suka Allah uji mereka. Biarkan sampai bila mereka tak kisah.
Mereka tenang. Kerana mereka sudah melihat pilihan Allah itu ialah pilihan mereka. Sebab bila kita cerita kisah 3 orang ulama yang bertemu lalu bercakap, berbincang. Kamu nak mati cepat ke nak mati lambat? Yang seorang kata, aku nak mati cepat. Kenapa? Sebab aku rindu nak jumpa Tuhan. Aku nak mati cepat. Kalau boleh sekarang. Yang seorang lain tak nak. Aku tak nak mati lagi. Kerana aku banyak dosa. Aku nak buat banyak kebaikan. Supaya aku dapat pahala yang banyak. Manakala yang ketiga menjawab, aku terserah pada Allah. Kalau sekiranya hidupku berbakti dan Allah suka, aku nak hidup. Tapi kalau mati itu baik, maka aku nak mati. Mati atau hidup, aku serah pada Allah. Ni yang tak ada pilihan. Kalau tuan-tuan ditanya, tuan-tuan nak kaya ke nak miskin? Tuan-tuan kata, saya nak kaya sebab saya boleh buat tu, buat ni. Itu satu kategori, bagus. Oh, saya tak nak miskin, nanti susah itu dan ini. Ya. Dengan orang yang berkata, tak, saya serah pada Allah. Kalau kaya itu baik pada saya akan terima. Kalau miskin lebih baik, saya terima. Ini namanya mardiyah. Yang saya kisahkan 3 ulama yang bertemu, berbicara. Tiga-tiga ni bagus. Yang tak nak mati pun bagus. Yang nak mati pun bagus. Yang menyertakan kepada Allah, itu lebih bagus. Kalau tuan-tuan ditanya macam saya katakan, tuan-tuan nak mati umur berapa? Tuan-tuan nak tak mati kena COVID? Tanya. Tak nak tak mati kena COVID. Sebab apa? Sebab kalau boleh saya nak begitu, begini. Lah mungkin hujah kita tu bagus. Dan dia tanya, boleh juga Ustaz, COVID kan syahid. Boleh. Saya nak mati syahid. Bagi contoh. Tapi bukanlah maksudnya dia dedahkan diri dia. Kena COVID, sini COVID, sini COVID. Bukan begitu. Maksudnya kalau dia kena, dia tak adalah rasa macam, tapi itu syahid. Dengan seorang berkata, saya melihat, kalau benda tu baik untuk saya terima. Kalau Allah nak yang ni baik, saya terima. Semuanya saya terima. Ini yang kita sebut suatu contoh mardiyah. Dan last sekali, nafsu paling tinggi sekali. Ini jihad kita untuk sampai ke tahap ini. Ini nafsu kamilah, nafsu sempurna. Kamilah. Ini daripada dakian kita, daripada nafsu ammara, kepada nafsu lawama, kepada nafsu mulhama, kepada nafsu mutmainnah, kepada nafsu radiyah, kepada nafsu mardiyah. Sehingga akhir sekali ialah disebut sebagai nafsu kamilah. Tentu ini dimiliki oleh para Nabi dan para Rasul. Mereka daripada awal penciptaan mereka sudah sempurna. Daripada awal. Maka Allah Ta'ala selamatkan mereka dari semua maksiat. Sebab itu para Nabi dan Rasul tak pernah buat maksiat. Even sebelum jadi Nabi dan Rasul. Ini yang disebut sebagai irhas. Irhas ila keajaiban yang berlaku sebelum jadi Nabi dan Rasul. Selepas jadi Nabi dan Rasul, mereka dinamakan sebagai mukjizat. Irhas kepada mereka. Allah lindungi mereka. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam nak pergi ke hiburan, Allah tidurkan Rasulullah. Maka Rasulullah pun tertidur. Sehingga dah habis benda tu. Berapa kali berlaku pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah Ta'ala pelihara. Dan semua Nabi-Nabi lain juga begitu. Allah lindungi Nabi Musa. Walaupun dia hidup dalam istana Fir'aun, dia tak berperangai macam Fir'aun, takabur, sombong, even bantai, buli orang bawah, tidak. Dia tetap orang humble, baik. Walau dia duduk dalam istana. Kenapa? Kerana dia jaga oleh Allah. Demikian juga Nabi-Nabi yang lain. Nabi Allah Sulaiman. Walau dia besar dengan kekayaan. Kan Daud sudah jadi raja. Alaihissalam. Nabi Sulaiman tidak pernah sombong. Walaupun dengan seekor semut. Jangan kata dengan orang seekor semut pun dia tak sombong. Sehingga dia bercakap dengan semut. Dia mendengar bicara semut. Bukan kata bicara orang, bicara semut pun dia dengar. Jadi kalau sekiranya kita melihat golongan yang disebut nafsu kamilah, ini mereka para Nabi dan Rasul. Jadi mujahadah kita tuan-tuan sekalian untuk lawan hawa nafsu tadi. Bahawa setiap perkara yang boleh menjadikan hawa nafsu kita rosak, kita kena protect. Setiap perkara yang hawa nafsu merosakkan iman kita, kita kena protect iman kita. Jangan hawa nafsu ini menguasai kita. Sebab itu kita diajar menundukkan hawa nafsu dengan mujahadah, lawan dia. Dan ini yang disebut oleh Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang bersungguh-sungguh untuk sampai pada jalan kami, kami akan tunjukkan mereka, kami akan mudahkan. Kemudian lepas tu ayat tersebut Allah sebut, wa innallaha lama'al muhsinin, dalam suratul Ankabut ayat 69. Dan Allah sentiasa bersama dengan orang buat baik. Saya nak beritahu,
Awak nak mujahadah, awak mesti banyak buat benda baik. Nafsu ini perlu disibukkan dengan benda baik. Jangan disibukkan dengan benda jahat. Sebab itu kata Imam Syafi'i, sahibtu sufiyah falam astafid minhum siwal harfain. Aku berkawan dengan orang sufi. Aku dapati dua perkara penting. Pertama, masa. Orang sufi itu cukup menjaga masa. Ia umpama pedang. Kalau kamu tidak menetapnya, dia menetap kamu. Yang kedua, nafsu. Nafsu ni kalau kamu tak sibukkan dia dalam perkara baik, dia akan sibukkan kamu dalam perkara batil. Sebab itu tuan-tuan, kita dalam hidup untuk lawan nafsu, biar ada jadual. Daripada bangun tahajud, contoh. Baca Quran, solat subuh berjemaah, dengar kuliah kita, zikir, solat duha. Benda-benda yang disusun bersama keluarga, khidmat dengan keluarga, khidmat dengan isteri, khidmat dengan suami, khidmat dengan komuniti, masyarakat. Ini susun. Biar kita benar-benar sibuk dalam taat. Akhirnya nafsu jahat tak ada ruang. Sebab itu Allah sebut, Allah suka orang buat baik. Biar dalam jadual kita baiknya banyak. Lepas beri makan isteri, beri makan kucing pula. Lepas tu beri makan kawan-kawan pula. Sibuk. Urusannya memberi makan. Lepas dia beri ilmu untuk orang, dia beri ilmu untuk dia pula. Dia sibuk. Lepas dia nasihat orang, dia nasihat keluarga dia pula. Dia sibuk. Artinya orang macam ni berjaya kekang hawa nafsunya. Berjaya berjihad melawan hawa nafsunya. Dengan cara itulah dia akan berjaya mendidik hawa nafsunya tunduk. Kita tak boleh bunuh hawa nafsu. Tapi tundukkan dia untuk mentaati Allah. Untuk mentaati perintah Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.